Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera edisi khas mingguan 060 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama sepanjang minggu ini. Bunuh karakter Mahyadin, benarkah tindakan terdesak UMNO? Amanah terus berkorban, jajaran politik bina kekuatan pembangkang. Itik patah dua kaki, atas kiri tersingkir kali kedua. Assalamualaikum dan salam bahagia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyokong agar Akta Pembiayaan Dana Politik diwujudkan bagi memastikan peruntukan keuangan yang diperolehi parti politik datang daripada sumber sah dari segi undang-undang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata agak sukar untuk membezakan antara pemberian dana politik dengan rasuah ketika ini. Bagaimanapun siasatan telah dijalankan sekiranya ada laporan diterima. Katanya dana yang tidak tahu daripada mana datangnya dibimbangi ia adalah dana haram. Undang-undang perlu diadakan bagi tujuan mengawal dana yang diterima parti politik daripada sumber tidak dapat dipastikan. Ini kerana katanya dana tersebut berkemungkinan diperoleh daripada sumber-sumber haram dan menyalahi perundangan. Beliau berkata Malaysia seharusnya mengambil contoh Akta Pembiayaan Dana Politik yang telah diamalkan di negara-negara lain. Dalam masa sama, ahli politik dapat membuktikan kepada rakyat bahawa mereka mengamalkan kepimpinan yang telus dan berintegriti. Jelas Azam lagi ketika ini negara kita tidak mempunyai undang-undang yang khusus berhubung pembiayaan dana politik. Sekiranya ahli politik dan parlimen mewujudkan akta ini, ia perlu disokong. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan mendakwa tindakan UMNO untuk membunuh karakter Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin adalah sebagai tindakan terdesak. Beliau berkata pelbagai tomahan dilontarkan bagi menidakkan kejayaan Mahyadin mentadbir negara ketika menjadi Perdana Menteri kerana UMNO dipimpin oleh kluster mahkamah. Wan Saiful berkata UMNO mahu menghapuskan sejarah kecekapan Tan Sri Mahyadin mengemudi negara semasa krisis dan terkini mereka juga seperti mahu membunuh karakter Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tambah beliau kononnya semasa Mahyadin menjadi Perdana Menteri bersatu cekap dalam mentadbir pelbagai krisis, efektif dalam membendung wabak COVID-19, malah kekal dengan komitmen dalam membangunkan ekonomi negara supaya rakyat dapat dijaga kebajikan. Mengulas lanjut, Wan Saiful turut memberi amaran kepada UMNO agar tidak bertindak terlalu di luar batas kerana kesabaran Perikatan Nasional PN ada batasnya. Ujar beliau bersatu boleh mendedahkan pelbagai perkara yang membabitkan kepincangan yang dilakukan pemimpin UMNO semasa memerintah dahulu atau yang cuba dilakukan pemimpin kali ini. Sementara itu, episod bercakaran antara dua parti di dalam kerajaan UMNO dan Bersatu dilihat berterusan apabila veteran UMNO Tan Sri Shahriz Samad tampil menempelak Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Wan Saiful dalam hantarannya di Facebook mendakwa UMNO cuba membunuh karakter presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dengan mendakwa UMNO selama ini telah melempar pelbagai tomahan bagi menidakkan kejayaan Mahyadin mentadbir negara. Shahriz dalam respon ringkas di Facebook menyela dan berkata UMNO tidak perlu merosakkan karakter Mahyadin kerana ahli Parlimen Paguh itu sudah pun koyak sendirinya. Terdahulu Wan Saiful mendakwa UMNO mahu menghapuskan sejarah kecekapan Mahyadin mengemudikan negara semasa krisis dan terkini. UMNO juga seperti mahu membunuh karakter Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau memberi peringatan kepada rakan sekapalnya bahawa mereka iaitu Bersatu PAS juga mempunyai had kesabaran. Hubungan UMNO dan PAS dalam Mufakat Nasional MN bagai retak menanti belah dengan beberapa siri kenyataan para pemimpin PAS yang mengecam UMNO susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor bulan lalu. Dalam perkembangan berbeza, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang menolak pelawaan Pakatan Harapan PH membentuk gabungan besar berdepan Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya negeri PRN Johor. Presidennya Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata partinya kekal dengan keputusan bertanding secara solo dalam PRN berkenaan, namun membuka ruang perbincangan dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia MUDA. Menurut Mukhlis, ada perkara berkaitan soal prinsip yang menyukarkan untuk kerjasama di antara pejuang dan PH berdasarkan pengalaman sebelum ini. Namun, tambah beliau, mungkin juga ada ruang kerjasama walaupun tidak boleh dipupuk dalam satu bentuk gabungan. Mungkin kerjasama dalam bentuk yang berbeza.
Ditanya kerjasama dengan Perikatan Nasional, Mukhris berkata tiada sebarang kerjasama dengan PN. Beliau yakin pejuang mempunyai peluang cerah untuk memberi saingan kepada parti lain. Selain berharap supaya prosedur operasi standard SOP yang diperkenalkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak menyukarkan orang ramai untuk keluar mengundi. Dalam pada itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa agar kerajaan mempertimbangkan untuk menangguhkan pilihan raya negeri PRN Johor ekoran peningkatan mendadak COVID-19 yang hampir mencecah 20,000 kes setiap hari ketika ini. PH berkata sekiranya kerajaan enggan menangguhkan dan ingin memberi kelonggaran seperti negara barat, maka kempen terbuka termasuk ceramah harus dibenarkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini menjangkakan kes akan melonjak kepada 22,000 sehari dalam masa beberapa minggu lagi. Desakan agar kerajaan menangguhkan PRN Johor juga semakin kuat didengari terutama apabila ada badan NGO yang merayu supaya Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat di negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Pakatan Harapan memaklumkan akan menyediakan siri tawaran iaitu manifesto di bawah kempen Johor Bangkit Maju Bermaruah. Katanya ini merangkumi aspek pembangunan ekonomi, pemantapan sosial serta reformasi politik yang akan diumumkan sebelum bermulanya kempen pilihan raya. Majlis Presiden juga memutuskan untuk mengadakan siri jelajah penamaan calon Pakatan Harapan bagi don-don yang ditandingi sejurus selepas calon parti dimuktamadkan dalam masa terdekat. Kesepakatan yang dicapai oleh Amanah, DAP dan Muda dalam pembahagian kerusi untuk berdepan dengan pilihan raya negeri PRN Johor dianggap sebagai permulaan kepada jajaran politik yang membina kekuatan pembangkang di bawah konsep Khemah Besar. Ahli Jabatan Kuasa Amanah Nasional Faiz Fazil berkata, konsep Khemah Besar yang ditampilkan dalam PRN Johor kali ini diyakini dapat menyatukan kesemua parti pembangkang untuk menyelamatkan Malaysia dari pemerintah yang rasuah dan gagal. Katanya pemimpin parti kerajaan terpalit dengan skandal rasuah dan mereka juga gagal menyelesaikan banyak isu rakyat termasuklah isu pekerjaan dan kenaikan harga barang. Khemah Besar ini dilihat bersedia berpakat untuk membina sebuah kerajaan yang beramanah, bermaruah dan kompeten. Bagaimanapun, kesepakatan Khemah Besar ini perlu melibatkan lebih banyak parti lain yang berjuang atas agenda dan misi yang sama. Sementara itu, Faiz yang juga adun Perkhidmatan Pasir itu berkata, politik Malaysia telah merekodkan bahawa tiada satu pun parti solo yang mampu memenangi pilihan raya bagi membentuk kerajaan kecuali sekiranya berpakat dalam satu koalisi. Bagaimanapun katanya kesepakatan yang dibina tanpa agenda perjuangan yang sama dan strategi yang betul pihak musuh yang zalim dan batil pasti akan memenangi perlawanan. Justru semua ahli dan jentera amanah perlu bekerja keras memastikan kesemua kerusi yang ditandingi ditawan di bawah Khemah Besar itu. Keputusan Pakatan Harapan PH memberi laluan buat Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bertanding di 6 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya negeri PRN Johor dianggap sebagai tindakan berani dalam merealisasikan gagasan Khemah Besar. Pemerhati politik Datuk Mazlan Aliman berkata, kesediaan PKR yang turut melepaskan 3 kerusi kepada Muda sekaligus memberi 9 kerusi untuk ditandingi bakal menguji kemampuan Muda sebagai parti anak muda. Katanya kerusi yang diperuntukkan kepada Muda bertepatan dengan undi 18 tahun yang pertama kali akan berjalan di negeri Johor. Kerusi DUN Puteri Wangsa yang terletak di Parlimen Tebrau adalah contoh kerusi grade AA yang sepatutnya merupakan kerusi amanah hasil kesepakatan pembahagian kerusi dalam PH. Beliau menyifatkan penyerahan kerusi-kerusi yang amat berpotensi untuk menang itu adalah langkah berani buat amanah kerana ia kerusi idaman sejak PRU 14. Pada masa sama, Mazlan berkata bukan mudah bagi PH melepaskan kerusi menang pada PRU 14 seperti DUN Tenang, DUN Bukit Kepong dan DUN Bukit Permai selain DUN Puteri Wangsa. Justru beliau melihat tindakan ini sebagai pengorbanan besar untuk gagasan Khemah Besar dan sekaligus menguji sejauh mana Muda mampu membuktikan kehadirannya dalam Khemah Besar PH, berupaya memberi tentangan sengit buat Barisan Nasional berbanding laluan Muda di PRN Melaka dan juga Sarawak. Ibarat itik yang kini patah kedua belah kakinya, Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali digugurkan daripada jawatan setiausaha Majlis Syura Ulama PAS berkuat kuasa Khamis. Pengguguran bekas ahli jawatan kuasa AJK PAS itu disahkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan telah diputuskan dalam mesyuarat PAS Pusat berikutan masalah disiplin.
Menurut Hadi, oleh kerana pelantikan Atakiri dalam Majlis Syura dibuat Jawatankuasa PAS Pusat, maka PAS Pusat berhak membatalkan pelantikan berkenaan sekaligus menjadikan beliau bukan lagi setiausaha Majlis Syura PAS berkat kuasa Khamis lalu. Hadi berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah mingguan di Masjid Drusilla semalam. Jelas ahli Parlimen Marang itu Muhammad Khairuddin kini hanya ahli PAS tanpa memegang jawatan tertinggi dalam parti. Pada 12 Januari lalu, bekas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu digugurkan sebagai AJK PAS selepas kira-kira 2 bulan dilantik memegang jawatan berkenaan. Muhammad Khairuddin sebelum ini tersingkir ketika pemilihan ahli jawatan kuasa AJK PAS bagi sesi 2021-2023 yang dijalankan ketika muktamar tahunan PAS ke-67 pada 7 November lalu. Beliau bagaimanapun dilantik semula sebagai AJK PAS pada 23 November lalu. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik terkini. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.